dengan adik-beradik geng Kelang Ngaji ni, Coach Ali kan. Ramai yang bagi tahu dengan Mak Su, kalau kita nak tingkatkan keyakinan dalam satu perniagaan, macam semua orang pun excited nak belajar ilmu perniagaan Herbalife ni, lifestyle business ni kan. Kena baca buku, kena dengar audio, nak kena paksa diri untuk baca buku. Sebab Ali perasan tak, dekat dalam kelas 3 hari kita NCPA tu ada seorang kita punya mentor kita yang dia kata, saya sebenarnya saya tak suka pun baca buku, saya tak suka pun dengar audio, tapi sekarang ni dia lagi sikit je level nak jadi resident team. Kan silap saya Coach Kenny kan. So betapa sekarang dia tukar habit dia kan, bermula dengan paksa diri untuk beli buku dulu, betul ya Coach Ali? Lepas tu paksa diri untuk baca buku. Masya Allah. So boleh tak berkongsi sikit Coach Ali kenapa, betapa pentingnya kita baca buku ni? Kita ajak kawan-kawan kita macam mana nak paksa diri untuk perbetulkan journey kita nak jadi jutawan, pemurah yang bertakwa, nak berjaya dekat dalam bisnes Herbalife ni. Silakan Coach Ali. Okay. Terima kasih Mak Su. Cakap pasal membaca ni, saya jujurnya saya pun tak suka baca beberapa tahun yang lalu. Tapi setelah masa belajar pun saya berhenti, tapi saya tak adalah suka baca. Tapi bila dah habis belajar, start bekerja, ini history saya punya sejarah. Saya nampak ada kelemahan diri saya untuk develop, untuk dapat kerja susah. Kenapa diri ni, kau dah ada degree tapi kau susah dapat kerja? Saya lah kan, saya tengok kawan-kawan rezeki murah senang dapat, saya susah. Tapi apa yang terjadi, saya tak give up, saya usaha sana sini dan saya start membaca buku personal development. Basically saya nak improve diri lah kan. Ini cerita ni 14 tahun, 15 tahun lalu. Bila saya start baca dan kemudian rezeki itu datang, Allah bagi. Because apa? Saya nampak dengan saya membaca dan juga melihat PDT ni, saya develop diri sendiri. Bila saya develop diri sendiri, itu rezeki datang. Allah bagi lagi rezeki. Dan sepanjang kerjaya saya dalam engineering, dengan membaca tu saya cari buku, kadang sikit-sikit membaca, saya beli buku, kadang beli buku simpan je, macam Coach Kenny kan, dia ada rak buku yang dia share, dia rak buku, dia beli buku yang simpan, letak baca sikit-sikit. Tapi point dia ada baca. Sebab dengan membaca kita develop diri kita sendiri, dan bila kita develop tu, itu yang rezeki datang lagi. Dan saya pula, saya boleh cakap lepas berhenti ni, saya start lagi baca banyak lagi. Dan saya nampak lagi kekurangan saya pula, Al-Quran. Saya kena dekat dengan Al-Quran pula. Dan saya start malam saya tadarus lah dengan kawan-kawan juga. Membaca lagi. Saya nampak membaca ni yang boleh develop kita. Yang selain daripada tu, memang saya suka sangat PDT. Berhenti ni, setiap kali sebelum buat roadshow ke apa ke, saya memang dengar Jim Rohn kata-kata, Mark Hughes, personal development. Kita, sebab diri kita ni kadang-kadang lemah, maksud. So kita memang, sama, ikrok. Saya punya passion memang nak melihat orang develop. Dan baca ni satu yang saya nampak tak boleh lepas. That's why siapa-siapa pun jumpa, junior ke apa ke, saya akan terang, you pergi majlis, you pergi, tapi you kena baca. Sebab baca tu, ketika you baca, saya nampak bila you fokus, itu diri kamu. Bila you dengar, bagus, you dapat juga. Tapi bila baca, you fokus, you reflect diri. Orang ni cakap macam ni. Tapi kena fokus lah.
It's okay kalau yang belum start baca ke apa. Saya pun dulu tak ni. Tapi maksud saya nampak bila saya start membaca, kita start belajar, kita cuba untuk develop diri kita sendiri. Walau buku apa pun. Saya dulu pun pernah baca buku millionaire semua tu. Orang nak jadi kaya apa semua walaupun ada tak perfect diri ni. Tapi itu yang attract rezeki. Yang buat Allah murahkan rezeki. Orang yang biasa-biasa dapat jadi pengurus apa semua rezeki Allah melalui membaca maksud. Betul. Kan? So memang 3 hari kenangan manis di Penang, Masya Allah kan. So tahniah diucapkan kerana lulus NCPA semalam dapat sertifikat luar biasa. So boleh tak Maksud nak bagi tahu dengan adik-adik yang kelas ngaji ni, maksud bisik je lah dengan dia orang kan, semua ada 5,800 kat dalam ni kan. Coach Ali dalam kelas NCPA baru ni betul-betul fully fokus. Kan, hingga kan dia sangat touching dengan perjuangan Mak Yush. Masya Allah kan. So apa kata kita dengar sikit Coach Ali, apa yang Coach Ali rasa macam terpanggil untuk berjuang dakwah sihat dengan company Herbalife ni, macam yelah, sampaikan maksud perasan Coach Ali memang touching sungguh masa bila kenal, bila tahu tentang perjuangan Mak Yush ni. Boleh kongsi sikit Coach Ali? Sudah saya nangis ni. Ada. Sepanjang 3 hari tu memang saya sebenarnya, sebab kita puasa kan, saya ni dari kelas ke ni 1 jam saya kena tinggalkan anak-anak 4 orang sebab saya pergi dengan suami isteri, saya dengan isteri sekali. Lepas tu anak-anak tinggal dekat rumah mak lah. So sejam perjalanan ke tempat training. So kami kena awal pagi tolak apa semua. So saya sepanjang 3 hari tu sebenarnya saya mengantuk. Saya terlelap kadang, saya sipu isteri apa semua. Tapi in the end, pada betul-betul hujung training hari semalam, tu saya cerita semalam dengan Mak Su, Mak Dan semua semalam, saya punya key take tu sebenarnya pasal Mak Hughes je. Saya nampak sesuatu yang, ni ayat yang saya reflect pagi ni Mak Su. Kita dalam hidup ni banyak revolusi berlaku. Nabi Muhammad tu membawa satu revolusi baru. Saya tak sangka pula dengan jumpanya Herbalife ada revolusi baru berlaku. Ada dalam company pun ada revolusi hidup yang berlaku. 15 Mac 1985, saya tak boleh lupa kuat tarikh itu. Mak Hughes Herbalife ditarik masuk mahkamah. Dan saya diberitahu dalam tu oleh Max dan tim Max, dia ada dalam bank dia pun ada 500 juta dolar zaman 1985. Dia ada duit banyak tu dan dia boleh je dengan 500 juta hilangkan diri untuk ni. Tapi Mak Hughes punya tekadnya diri dia adalah dengan tidak menghilangkan diri. Saya nampak manusia dengan ada duit dia boleh lupa lah. Orang tipu umrah, orang tipu orang nak pergi. Muslim pun boleh jadi macam ni ya. Duit buat orang boleh lupa diri. Tapi founder Herbalife ni dia tak hilangkan diri. Dia fight di mahkamah dan
Dia strict dengan dia punya pegangan untuk apa? Untuk bantu manusia lebih sihat. Untuk orang kurus jadi lebih sihat. Dia percaya apa yang dia bawa paket yang dia bawa few years back tu, yang ada tepung yang dapat bantu orang. Itu revolusi yang saya nampak. So yang 1985, saya ingat zaman tu memang banyak perjuangan yang berlaku, Islamic Revolution, everything. Rupanya Mahrez ada revolusi dia sendiri. Dan company Herbalife ni pun ada revolusi dia sendiri yang semua orang kena tahu. Kalau Mahrez hari tu hilang, Herbalife tak ada, ramai lagi dia tidak boleh memberi inspirasi lagi kepada orang lain. Dan Mahrez memberi inspirasi kat saya semalam, walaupun dia tak ada, memberi inspirasi yang kau kena ikhlas berjuang. Ya. Saya dah 30 hari, 21 hari dah ni berhenti. Kalau saya nampak dalam bisnes nak ikhlas je. Ikhlas ni kadang-kadang dia suka masuk. Kadang dalam tu saya fikirlah, bila saya tak fikir banyak tu, masa ikhlas tu lah saya dapat orang. Bila ikhlas, bila nak terus saya macam dalam mind saya nak dapatkan orang, dapat duit, kan nak dapat duit, nak betul-betul nak dia tak menjadi. Tapi bila saya tak fikir apa-apa, saya ikhlas nak bantu, bam, saya dapat customer pertama first Ramadan hari tu. Saya ada share dalam group, saya bagi flyers tanpa saya fikir apa-apa, saya bagi je. Seorang Indian datang, kemudian dia call balik. Itu yang buat saya cakap, aku kena ikhlas lagi ni. Nak buat bisnes Herbalife ni, ya income tu besar, everything semua, tapi apa pun dia sebenarnya, dia kena ikhlas. Baik kepada keluarga ke, dengan siapa pun kita nak share, kita kena ikhlas. Dia sebenarnya ajar saya untuk jadi lebih ikhlas lagi. Dia tak ada, tapi dia inspire saya lagi untuk ikhlas. Nabi pun dah ajar, semua dah ajar. Cuma kadang-kadang kita perlukan seseorang lalu dalam hidup kita dan buatkan kita fikir balik. Nabi pun dah ajar, tapi ni pun Mahrez pun dengan secara diri dia tu menyebabkan kita rasa dia bukan Muslim pun boleh jadi manusia macam ni. Aku ni kenapa? Aku ada idola paling besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya. Kenapa ikhlas aku ni tak seperti orang ni? Tapi in the end they come to big why. Your big why, everything maksud. Saya nampak the whole thing about Herbalife ni memang perjuangan Mahrez untuk tolong manusia lah. Itu je maksud. Saya memang itu je lah. Dalam banyak-banyak apa dalam 3 hari tu, itu je key point saya untuk aku ingat aku dah tahu dah Herbalife. Ada benda lagi aku tak tahu lagi. Itu maksud saya. Itu je kot. Saya cakap banyak kan ada lagi. Betul. So kalau kita perasan memang betapa pentingnya bila kita tengok beberapa video, setiap hari kita ada video PDT tau. Sebelum kita balik, kita akan ditontonkan video PDT dan sangat terkesan ada beberapa orang pesakit kanser yang sharing, tapi sekarang ni budak-budak tu pun dah meninggal. So kita jangan bertangguh lagi. Betul Coach Ali? Dan kebetulan maksud jangan bertangguh lagi untuk nantilah aku sekarang ni aku nak merasa makanan yang sedap-sedap ni. Besoklah nak sihat. Besoklah baru nak berjalan, tak apa. Kamu buatlah dulu. Aku berjaya kemudian. Tak apa, kamu buat dulu. Gitu ya. Jadi Coach Ali, maksud perasan everything happens for a reason. Untuk pengetahuan adik-adik yang kelas ngaji semua, Coach Ali duduk sebelah seorang lelaki pesakit stroke. Masya Allah. Everything happens for a reason. Saya pun tak tahu. Saya pun tak faham kenapa Coach Ali duduk dekat sebelah dia. Boleh kongsi sikit kenapa kita kena sihat, Coach Ali? Boleh kongsi sikit tentang John tu? Allahu Akbar. Satu-satu saya
John ni dia dulu stroke 3 tahun lalu lah dia stroke sebab makan banyak, badan dia besar, lepas tu stroke. Dan saya tak tahu kenapa lah. Satu lagi sebab saya kata saya kena depan dan dia ada di depan. Tapi kami semua, saya nampak lah tim Maksu semua saya nampak yang dia dalam keadaan bertongkat dengan jalan pun tak berapa nak ni pun, dengan stroke lagi sebelah tangan. Tapi dia ada semangat. Semangat dia apa? Dia nak share lagi, nak bantu lagi orang untuk jadi lebih sihat. Dia nak tolong orang yang stroke, yang dia ni, John ni, Chinese lah. Dia nak bantu orang, dia nak inspire orang. Dia 2 tahun setengah yang lalu, dia dah give up nak hidup. Sebab dia tak boleh lumpuh, susah nak gerak apa semua. Dia dah give up nak hidup. Tapi dengan makcik dia yang kena tipu dia, kata jomlah kita pergi ni, dia bawa tarik anak buah dia ni pergi minum shake apa semua. Dia 130 kilo berat dia. Lepas tu dah alhamdulillah dia dah turun lagi dan boleh berjalan. Dengan tipunya makcik dia tu, dia kata dia gembira makcik dia tipu dia dengan minum yang shake yang pada benarnya dia tak nak percaya pun, tapi turun berat, lepas tu jadi lebih sihat. Turun berat tu subjektif untuk very subjektif lah turun berat, tapi in the end dia betulkan sel-sel badan yang menyebabkan dia boleh berjalan. Saya sangat, tak tahu kenapa saya bersyukur sangat saya duduk sebelah dia. Dia ceritalah pasal dia punya dia tak ada keyakinan everything. Saya memang rasa macam alhamdulillah lah saya dapat duduk sebelah orang yang ada masalah tu. Nak ajar saya, kau kena ikhlas lagi ni, kau kena tolong orang macam ni. Kita kena melihat, kita kena borok Makhus Eye ni, melihat ke depan lagi. Kita cakap pasal mak bapak, kita fikir anak-anak. Even anak-anak saya pun, kalau duk bagi shake, orang boleh cakap macam-macam. Anak tu ni tak minum ni je, perlu macam lagi, itu ini. Tapi kalau kita pandang jauh lagi, kita nak diorang ni pun bagi anak-anak diorang minum benda yang sihat. Sebab apa? Kalau dia biarkan anak dia makan kerupuk, makan benda bukan tak apa-apa, kita satu masa nanti tu video yang Maksud cakap tu, masih Maksud ingatkan, dia kalau anak tu dapat kanser nanti, keluarga dapat kanser sebabkan makanan tak betul, sebabkan sel-sel badan semua dah mati, siapa yang bersalah? Kita yang ada, saya yang ada ni yang bersalah kemungkinan. Kenapa kau tak share ke orang ni ya? Saya tiba rasa macam ni tak boleh lah. Okay, aku kena ikhlas sebab aku nak tolong dia. Aku kena pinjam mata ni pergi jauh lagi. Aku kan tengok dia ni, aku tengok anak keturunan dia ni. Jangan biar anak-anak dia pula sakit satu hari nanti. Kalau kita boleh pinjam mata Mak Yus yang kata setiap rumah kena ada shake, kena ada Herballife punya ni, mungkin kita boleh selamatkan. John tu bernasib baik, alhamdulillah. Tuhan izinkan dia untuk sihat. Dia beri peluang. Tapi kalau ada orang lagi yang kita tak dapat bantu, kita tak share this knowledge, mungkin kita sebenarnya dah tidak, pada saya tak bertanggungjawab jugalah bila kita dah faham benda ni tapi kita tak share. Dan saya memang inspire dengan John tu. Stroke baru je, jalan pun terhinggit-hinggit lah. Tapi dia membuat saya rasa macam Allah, orang macam ni pun nak share. Saya yang sihat ni kenapa tak pergi jauh lagi untuk share? Kenapa tak spend masa lagi untuk share? Dia banyak kali orang cakap dia hampir give up. Dia ingat nak mati je. Hampir give up. Bayangkanlah dia terlantar, terbaring, pakai pampers, berat badan dia lebih 130 kg. Masya Allah. Kan? Dia luar biasa Maksud. Luar biasa. Dia sangat luar biasa. Saya sangat
inspire dengan dia juga. So, yang harus contoh orang Terpanggil. kadang-kadang kita cukup lengkap ni pun kita banyak masalah. Masalah kita kat sini. Minda ni maksud. Indah ramai yang tak Mindset. perasan kita kena change our mind untuk change kita punya life kita. Kan? Betul. Macam Mak Su kadang Mak Su terfikir, kenapa Mak Su pergi 3 hari ke Penang? Mak Su boleh je bulan puasa duduk kat rumah. Jadi bila Mak Su bersama-sama dengan Coach Ali masa dekat dalam kelas, Mak Su tengok kiri kanan depan belakang ada beberapa kumpulan anak muda India yang bersemangat nak bawa misi Mak Huge ni. Ya Coach Ali kan? Budak-budak muda. Apa yang Coach Ali perasan daripada kumpulan anak muda India tu? Saya nampak diorang ni dia berfikir jauh lah. Satu untuk diri sendiri, satu untuk bantu komuniti dia sendirilah. Dia pun nampak yang market India. Sebab saya pun sebenarnya saya nampak market India ni pun ada satu, dia kena pecah jugalah. Diorang pun banyak masalah. The Malay market memang kita tahu obesity kita ni sebab kita majority. Tapi Indian community pun boleh tahan masalah. Kalau diorang dah start, dia boleh bantu ramai lagi community dia. Sebab mungkin kita tak boleh lari dari masalah racism apa semua ni 100%, sebab ada juga yang lebih senang dengan bangsa dia sendiri. Tapi alhamdulillah dalam grup, dalam saya punya organisasi pun saya dah ada Indian yang ni. Saya tengah cuba. Lepas tu saya berkawan lagi dengan Indiannya dari Johor kan, Arif dari Johor, Get Team. Saya nampak dia pun kata dia nak bantu komuniti dia sebab nampak komuniti dia masalah. In the end, saya nampak bila orang anak muda bersemangat macam ni nak bantu komuniti dia, at the same time semua orang sekeliling dia untuk sihat. Ini satu titik mengatakan orang muda ni dah bersedia untuk berubah lagi. Dan kita nak generasi baru berubah cara fikir, berubah cara makan, berubah cara hidup. Jadi lebih sihat. Kita tak nak generasi baru jadi obes ni. Sebab semalam maksud on the way balik tu kan, saya tinggal dekat Zeus Coffee. Okay, dekat Penang. Saya tengok, Masya Allah, malam-malam ni tu, kedai-kedai yang apa, CU lah apa semua tu kan, makan macam-macam. Saya tengok macam mana kalau anak muda terus macam ni, macam mana tak masalah ni banyak. So, kita nak ubah tu. So, new generation perlu tahu, kita kena share. Bagus lagi ada new generation untuk start berubah. Saya memang very proud of them. Very 30 ke bawah. Saya muda juga. Saya pun muda lagi. Budak 30 ke bawah. Tapi semangat dia untuk berubah. Tapi saya belum dapat lagi saya punya team yang muda, yang generasi muda, tapi saya nak letak satu goal untuk saya. I kena dapat this new generation untuk pastikan diorang start masuk ubah cara hidup. Kita kena ada, saya nak ada big one juga lah untuk, bila saya tengok diorang saya pun inspire, I need to have this. Saya dah ada dulu tapi saya sejuk sebab saya nampak bila saya share dekat saya punya orang muda ni, dia kena reject banyak sangat. Diorang masih semangat nak kerja, cari duit semua, tak nak susah-susah sales lah whatever, tapi dia tak nampak vision yang saya tengah bawa ni. Tapi saya kena share lagi lah, saya tak boleh give up on this matter. It's very inspiring untuk tengok benda tu. Terima kasih. Percaya, maksud percaya. InsyaAllah. So memang Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita satu kelas 3 hari, ya, Coach Ali bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain belajar di NCPA. Dan tak mustahil nanti Ali akan cakap dengan Mak Su nanti. Mak Su, Alhamdulillah, hari tu kita satu kelas 3 hari dekat NCPA.
Tapi hari ni kita duduk 3 hari di meja bulat Presiden Tim, Mak Su. Masya Allah. Alhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ingat detik ini. Okay. Apa yang kita inginkan, Allah suruh minta dan terus berdoa. Ni berkat ni. 10 hari terakhir ni kan. So kita fokus 10 malam terakhir ni kan. Kita banyakkan doa, banyakkan sedekah, banyakkan mengaji. Tepuk dada tanya diri kita sendiri. Apa lagi yang Allah suka? Dalam Herbalife, company Herbalife macam Mak Su pernah share kan. Mak Su tak pernah rasa macam mana Mak Su dah lebih 16 tahun bersama dengan company Herbalife ni. Personal Maksud saya minta maaf. Saya nak share something Maksud. Mak saya ada dalam kita punya Zoom ni. Allahu Akbar. Jalillah. Mak saya ni setiap sebelum subuh, selepas subuh saya nampak dia share. Dia share status jom kurus. Dekat status dia habis. Setiap hari saya nampak. Mungkin mak saya risau tapi mak saya dah start consume produk Herbalife semua. Lepas tu dia tiap-tiap hari saya nampak dia share status jom kurus dalam status dia. Saya sendiri pun tak share status tu hari-hari tapi mak saya sendiri dia share status tu. So meaning to say saya sangat bersyukur lah kalau ibu dengar lah. Saya tahu ibu ada. Saya baru sebulan tapi saya macam-macam dalam kepala saya. Tapi saya nampak lah mak saya bersungguh untuk bantu. Itulah ibu kan. Sama juga mak mentua saya pun support beli produk apa semua. Kita dalam perjuangan ni apa pun kita jangan lupa lah mak kita kan. Saya sangat bersyukur sangat. Saya kena cakap kat sini. Mak saya yakin dengan saya. Dan dia selalu ingatkan. Dia selalu dia kadang mak tak cakap pun tapi her action tunjukkan sesuatu. So saya percaya sangat Mak Su, kita we on the right track lah untuk jadi lebih, untuk beri impact pada dunia lah Mak Su. Itu yang saya nampak bila ibu saya pun, saya tak tahu ibu ada kat sini lah. Jalillah. Doa ibu, insya-Allah. Ya, doa ibu tu sangat penting. InsyaAllah. Luar biasa. Nak nangis lah, dah nangis. Inilah jenis seorang jutawan pemurah yang bertakwa. Inilah jenis seorang anak yang soleh. Kita buat semua ni kerana Allah Ta'ala. Kita syukur, kita kenal dengan company yang menerapkan nilai-nilai murni. Kita melakukan kerjaan yang fardu kifayah, sampaikan berita yang baik pada orang ramai. Kerja mulia. Kalau tak menjadi masalah, kalau Mak Dah ada dekat sini, Mak Dah boleh share tak video dengan gambar Coach Ali bersama dengan John? Assalamualaikum Mak Su. Rasa tadi ada pas kepada Ustaz tu, cuba Ustaz dah host kan? Ustaz tengah record, takut terganggu Ustaz punya record. Oh ya ke? Sekejap ada try. Mak Dah share gambar Coach Ali. Patut balik kepada ni Sekejap ada. Okay. Saya send sekali lagi. Mak ada gambar tu. Gambar dengan video tu. Sekejap. Share. Sekejap.
Ya, Masya Allah, Tabarakallah, ya. Tahniah buat sahabat adik-adik geng Kelang Ngaji ni kerana ikhlas kita bersahabat sampai syurga, ya. Kita, Coach Ali, apa ni, sahabat kita yang baru kan, so kita minta dipermudahkan urusannya dan ibunya pun mendoakan dia kan, bagi sokongan. Kita melihat kita melihat sama-sama kita, bukan kita nak nampak Coach Ali dengan Coach Aisyah saja menjadi jutawan pemurah yang bertakwa. Kita saling mendoakan antara satu sama lain. Okey, kita saling mendoakan antara satu sama lain kan. So memang Allah tu rezekikan Coach Ali dapat duduk sebelah seorang Chinese tu, John, yang sebelum ni dia bayangkan seorang stroke dan dia willing tu datang belajar 3 hari, nak kena bayar 150 kan untuk belajar 3 hari daripada pagi sampai ke petang. So saya rasa macam bayangkan 4 tahun lebih dia terlantar, pakai pampers, berat badannya 130 sebelum ni. So semua bersebab kenapa dia duduk kat sebelah Coach Ali. Kenapa Mak Su nak petik nama Coach Ali untuk nak share tentang John ni. Na'udzubillah min zalik kan. Jauhkanlah keturunan kita daripada kita dapat penyakit yang serius tu. Okey, boleh Ahmad dah? Sekejap masa sikit try. Alright. Dia tengah duk loading, tak boleh nak lepas. Okay. So memang Coach Ali rasa tenang dan dapat bahagikan masa untuk kerja Herbalife ni, sebab Coach Ali bukan berhenti bekerja. Coach Ali tukar kerja je. Tukar kerja. Okay, kerja Coach Ali sekarang ni kerja mulia, bantu orang jadi sihat, tunjuk peluang orang pada orang ramai, bawa kita menjalankan perniagaan Herbalife ni. InsyaAllah. So memang kalau kita tengok dekat sini Coach Max seorang engineer, Coach Kenny seorang engineer, lebih kurang cerita yang sama. Dan seorang tu siapa tu, seorang perempuan yang cantik dulu, biasa-biasa je, tapi sekarang ni dia sangat dia nasihat kat kita, jangan makan yang berkuah, dia kata kan, makanlah yang bakar-bakar, jangan minum manis, dia kata. So kita nak prevent daripada kita dapat kanser, Coach Ali ingat dia cakap dia kata jangan lupa bancu shake tu kena minum protein, jangan lupa bancu shake tu dengan fiber, dia cakap macam tu kan. Betul. Saya nak komen Aina. Boleh? Aina cakap saya dia berhentikan kerja corporate world. Saya memang career saya sebenarnya multinational company, Belgium, France, Australian, tapi ini itu tak ada mana bagi saya sebenarnya. All the big company dengan vision dia tersendiri, tapi saya nampak Herbalife ni lebih luar biasa. Multinational dan multinational yang lebih melihat setiap sudut kehidupan manusia ni. You need money and you need healthy also. Religion is one thing. Kita ada additional untuk Muslim. All the corporate ni money and ni. Tapi saya nampak Herbalife lagi luar biasa. It takes some time, tapi saya percaya semua ni ada sebab. Semua ni ada sebab. Saya letak jawatan itu pun nampaknya it's opportunity untuk saya berubah jadi manusia yang berbeza. Tapi saya masa kerja pun banyak sangat masalah masuk. Saya pun stress, saya cakap stress, lepas tu too many thing lah. Tapi Alhamdulillah dengan masa yang banyak ni, reflection tu lebih banyak, still banyak kena ubah lah. All this in time management, everything kena improve juga. Luar biasa. Okay. So tak Coach Ali tak menyesal datang 3 hari training, 1 jam perjalanan
Nak pergi training bulan puasa pula tu. Kena bayar pula tu lagi. Ya. Tak bisa. Kita cari ilmu Itu semalam pun kita bincang kan 10 malam terakhir kenapa kita patut fokus ibadat semua. Tapi percayalah, saya sangat percaya perjalanan untuk ilmu ni pun satu ibadat yang saya perlu. Mungkin kalau saya duduk rumah, saya buat ni pun saya tak berapa dapat this kind of reflection. Ya Alhamdulillah, dengan pergi bermusafir, pergi cari ilmu, berjumpa kawan baru, jumpa coach yang luar biasa, even from Chinese, but itu medium untuk saya dapat sesuatu yang lebih baik. Itu medium untuk saya dapat kena ikhlas lagi. Coach Max sederhana orangnya. Saya macam sharing Coach Max, dia tak beli kereta besar, dia tak beli ni, dia just beli tanah, dia beli ni, kereta pun kereta biasa. Saya kena muka saya masuk. Saya cakap, saya Muslim, dia yang bukan Muslim pun hidup macam ni. Dia biasa income banyak tapi buat macam ni. Saya ni macam mana? Saya tak ada apa-apa pun saya dah habiskan duit tempat lain. Tapi saya nampak kita tak, agama tu penting, tapi kita tengok orang dari sudut banyak lagi cara dia. Coach Matt memang inspiring also. So, saya bersyukur sangat pergi dan dapat kenal lah, dapat dengar sharing Coach Max. Sangat luar biasa. InsyaAllah. And you are the chosen. You are the chosen. So, Coach Ali ready untuk mengajak kawan-kawan AM, Coach Ali business partner, Coach Ali untuk attend next NCPA? Yes, for sure. Sama-sama. Kita tunjuk peluang. Kita tunjuk peluang, insyaAllah. Yeah. Yang best, pengalaman yang tak dapat dilupakan, sebelum kita balik semalam kita dapat jemputan daripada Makda. Makda buat makanan sihat semalam. Masya Allah, kan? Sup ikan. Sup ikan dengan sambal belacan, tak ada bubur belacan. Sambal apa yang sihat-sihat, Masya Allah, kan? Makan buah tembikai, minum teh, tak ada bubur gula, tea mix Herbalife. Masya Allah, kan? Terima kasih banyak-banyak. Dan kita berpeluang kita berbuka puasa makan nasi talam. Memang pengalaman yang tak dapat dilupakan, berbuka puasa. Yeah. Terima kasih banyak, Makda. Masya Allah. Okay, so boleh Makda video tu tadi? Tak dapat masuk. Macam cuba juga. Rasa Dr. Makda selalunya minta maaf sahabat-sahabat. Tak apa, tak ada masalah. So saya rasa apa kata Mak Su akan share gambar John, gambar John di Telegram nanti. Okay, dekat grup Sembang Sukses tu. Mak Su akan share juga video dekat Telegram Sembang Sukses tu. Okay tak? Kalau macam tu. Kalau kata melalui rasa tak dapat clear juga kan Ustaz Nur? Boleh. Tapi tak dengar Sanggup boleh satu kelas dengan Kak Pang, Aisyah, Ali, kan? Boleh satu kelas. Asalnya stroke sebenarnya. Hampir give up. Tapi sekarang stroke berapa lama? Sudah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Stroke 3 tahun. Sudah kita 2 tahun setengah. Betul, ingat jadi kos mai tolong itu sopi orang lain. So ada email cerita mah. Biasa share lah. So saya. Bagus. Banyak tu luar biasa. Saya nak gambar dengan you, boleh? Saya nak bergambar dengan you sekejap. Boleh kan? Padahal kan you baru saja kan? Baru saja lagi kan? 4 bulan? 4 bulan lebih lah. 4 bulan lebih. Kalau tidak you memang terbaring lah. Memang tak boleh jalan, tak boleh cakap. Sudah give up lah. Sudah give up. Sudah give up.
Tapi sekarang boleh buka mulut. Boleh. Boleh nyanyi. Nyanyi pun boleh. Mau nyanyi kita lagi pun boleh. Okay. Ah, Karena Dia panggil kena sup meja. Sudah kebal, tetap tak buat balik. Tunggu mati saya. Tiba pun tak mau makan. Saya tak mau. Apa tu? macam mana you boleh mau minum shake? Hah? Macam mana you boleh Dia mati lah. Dia tipu saya pergi. Tapi hari-hari minum? terus tarik saya pergi sana, saya pergi sana, ting 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 ting. Barulah perlahan-lahan dapat senang dia suasana. So asal lah. Tengok gambar dia, Madam. Sini sikit. Dia terbaring. Pakai pampers. Berat badan 130. Ya, dia ingat mati je sebelum ni. Dia tak boleh bercakap, ya, stroke. Sekarang ni boleh bercakap dan boleh menyanyi. Dia kata kalau nak suruh dia nyanyi lagu Tiada Lagi pun boleh. Dia kata. Masya Allah. So saya sangat bersyukur saya attend kelas baru ni. Banyak lagi lah, actually banyak lagi testimoni yang kami dapat dekat dalam kelas baru-baru ni kan. Especially tentang perniagaan dalam company Herbalife ni. Yeah, so saya rasa kalau tanya saya kenapa Mak Su dah lebih 16 tahun Mak Su tak give up dengan Herbalife ni. Kenapa Mak Su nak pergi training juga. Kenapa Mak Su nak datang refresh juga. Mak Su dah executive president team. This is Herbalife. You all attend dulu baru you all faham. Kenapa Mak Su berada dekat dalam training 3 hari baru ni. Dan kenapa Mak Su excited. Mak Su nak pergi next event. Nak pergi ke Bangkok. Extravaganza. Kenapa kita nak qualify semua promotion Herbalife? Kenapa kita nak qualify vacation Herbalife? Kenapa kita nak pergi kelas STS? Kita nak pergi reunion. Dan kenapa kita nak pergi home? Okay? You pergi baru you tahu. InsyaAllah. So Mak Su sangat bersyukur dapat sama-sama dengan adik-beradik geng Kelang Ngaji. Kita dapat dengar sama-sama Coach Ali share. Ia sangat bermanfaat buat semua. Masya Allah. Thank you so much Coach Ali. Moga dipermudahkan urusan Coach Ali. Jadi tu lepas jadi world team, lepas jadi world team jadi get team, terus president team dan pin-pin yang seterusnya. Dan kita jangan jemu-jemu untuk dakwah sihat ni. Memang ramai je orang reject. Ramai je orang tak nak. Ramai je yang menolak. Tapi percayalah. Okay? Kalau kita istiqomah, boleh tulis besar-besar, istiqomah. Kita sharing dengan orang yang lebih daripada 100 orang. Okay? Mungkin 50 orang yang akan respon daripada kita. Okay? Saya nak tahu. Dan bila kita dah bagi tahu dengan dia, kan ni produk Herbalife, lepas tu kena bayar yuran. Oh, tinggal 5 orang aja yang kata, saya rasa saya berminat. Bila kita nak closing dia dalam 5 orang tu, nanti saya nak fikirlah tanya suami. 4 orang tu reject. Seorang tu yang serius dan dia adalah presiden tim kita. Why not? Allahu Akbar. Kan? Hati manusia Allah yang pegang. Sekiranya kita layak menerima seorang diamond. Thank you Allah. Dan kita terus istiqamah. Teruskan istiqamah. Kan? Distraction datang. Teruskan istiqamah lagi. Lebih 100 orang kita sharing. 50 orang yang respon. Dia orang kata nak fikirlah. Tinggal 4 orang ni kata nak tanya suami. Semua reject. Daripada 100 orang. Seorang yang kata yes. Nak bersama-sama ikut program dan dialah presiden tim kita, why not? Kita dah ada 2 diamond dekat situ. Wallahualam. Okay? InsyaAllah kita jumpa pada hari Khamis nanti. Thank you so much Coach Ali, Mak Dal, Ustaz Azman, Ustaz Zahma. So adik-adik geng Kelang Ngaji, tahniah Kak Fida, Kak Pah, Coach Aisyah, Hazmira dan
apa ni, Sabrina, ya, sama-sama insyaAllah kita saya pun akan apa ni, mengajak kawan-kawan yang lain lagi untuk terus attend training Herbalife yang super awesome. Herbalife 2.0 memang super amazing, masya-Allah. Okay, saya minta undur diri dulu dan kita tutup majlis ilmu kita ni. Saya nak jumpa Ustaz Azman, ya. Boleh kita bacakan doa untuk tutup majlis ilmu. Kita jumpa pada hari Khamis nanti bersama dengan Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada video daripada maksud rakam video si John tu, dan memang saya usaha untuk bantu tadi, cuma saya rakam video ni dan untuk saya share dan saya akan share link nanti dan terima kasih maksud juga masukkan dalam Telegram video si John tu. Dan sikitlah pesanan kepada saya, mungkin yang tinggal baki 45 orang ni, sebab minggu lepas hari Khamis kami ada extended kelas ngaji sampai pukul 10. Jadi sebenarnya banyak isu, banyak cerita best dalam Herbalife, dan saya percaya sekarang ni Herbalife berada di new wave, maknanya gelombang yang kedua, dan saya percaya sekarang ni gelombang yang kedua ni dia punya kenaikan sama naik macam zaman masa kita PKP tahun 2000 dulu. Betul-betul sama. Apa yang berlaku pada masa itu berlaku hari ini pada kami. Dan saya rasa berlaku juga pada kawan-kawan kita yang lain. Dan kepada kawan-kawan semua yang sedang mencari jalan, yang tengah berbelah bagi, yang tengah buntu, dengar ni nasihat saya. Pertama, cari event. Sebab event tempat kita charge, tempat kita cucuk, tempat kita connect dengan energi dan connect dengan ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita nak buat. Kalau kita putus daripada event, maka kita putus dengan ilmu yang kita nak buat, dan kita bercampur-campur ilmu daripada tempat lain yang kita dapat. Okay, yang kedua, mentoring. Dapatkan siapa yang boleh jadi mentor, fokus. Kalau mentor tu bukan tak sudi, mentor tu pun kadang-kadang dia pun juga kena minta izin kan. Kalau tak dapat nak mentor dengan seseorang tu atas kekangan masa dan sebagainya, cara mentor lain yang agak-agak sama dengan perjalanan kita untuk minta bantuan dan guide. Dia macam ni tau, kita boleh mendaki Gunung Everest tu sendiri. Tapi kalau kita mendaki sendiri, kita barangkali matilah, meninggal lah. Tapi kalau kita ada, dia panggil apa dia? Guide yang akan bawa kita panjat gunung tu, guide tu yang akan bawa kita, dia tahu jalan mana yang selamat. Jadi pentingnya guide. Dan yang ketiga, percayalah bahawa kalau anda nak grow dari segi kesihatan, nak grow dari segi pendapatan, pandangan saya Herbalife is the best. Sebab secara peribadi, saya banyak juga apa yang kami refleksi pagi tadi. Saya pernah duduk dekat insurans, saya pernah duduk dekat unit trust, saya pernah duduk dekat TikTok, saya pernah duduk dekat macam-macam jenis marketing, multi-level, macam-macam jenis produk. Tapi the best marketing plan, the best product, the best platform, the best result in Herbalife. Ini jujur daripada saya. Jom kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. وبلغنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.